Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzizin dalam Pantau Kerajaan Baru dan kita melihat kepada 100 hari pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang mana untuk hari ini kita ingin memberi fokus untuk melihat kepada lawatan Perdana Menteri, khususnya melihat kepada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina yang mana dikatakan ataupun dikabarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Manila untuk lawatan rasmi selama 2 hari ke Republik Filipina. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azhar Wan Ismail untuk lawatan rasmi kelimanya ke negara ASEAN sejak dilantik sebagai Perdana Menteri akhir tahun lepas. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan juga isteri mendarat di Pangkalan Udara Velamor pada 12.50 tengah hari. Sebab tiba di Pangkalan Udara itu, beliau disambut oleh Setiausaha Kebajikan Sosial dan Pembangunan Filipina selaku Menteri Pengiring. Kemudian lagu Kebangsaan Malaysia Negaraku dimainkan, diikuti lagu Kebangsaan Filipina juga dimainkan. Turut hadir pada ketika itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Kadir, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Duta Besar Malaysia ke Filipina Datuk Abdul Malik. Pada sebelah petang, Anwar dijadualkan melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Markanang akan diberikan sambutan negara diikuti mesyuarat dua hala antara delegasi kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga akan mengadakan sidang media bersama selepas mesyuarat itu. Perdana Menteri akan diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Kadir, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict serta pegawai kerajaan daripada kementerian dan agensi berkaitan. Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Filipina TYT Ferdinand R. Marcos Jr. Kedua-dua pemimpin dijangka akan membincangkan pelbagai perkara berkaitan kerjasama dua hala seperti kerjasama keselamatan, pertanian dan industri halal serta ekonomi digital. Pada masa sama, kedua-dua pemimpin juga akan membincangkan isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Anwar juga dijadualkan menyampaikan syarahan umum bertajuk 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia, pengajaran strategik buat ASEAN di Universiti Filipina dan akan mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Filipina. Lawatan ini mencerminkan hubungan akrab antara Malaysia dan Filipina selaku jiran rapat serta negara anggota ASEAN. Ia juga akan memberi peluang kepada kedua-dua negara untuk memperkasakan jaringan kerjasama dua hala, bertunjangkan kepentingan bersama, peningkatan kerjasama ekonomi dan politik serta jalinan antara rakyat. Republik Filipina merupakan rakan dagangan dunia ke-15 terbesar Malaysia dan ke-5 terbesar dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN pada 2022 dengan nilai dagangan bernilai 41.45 bilion ringgit iaitu peningkatan 20.1% berbanding jumlah dagangan pada 2021. Baik, kalau boleh untuk waktu ini saya bersama dengan Profesor Dr. Zaid Ahmad. Profesor adalah Profesor di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan juga Ketamudaran di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin pada waktu ini sebagai permulaan mungkin boleh diberi sedikit gambaran bagaimana kalau nak disifatkan sebagai signifikannya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Manila, Filipina untuk hari ini dan juga esok, sejauh mana signifikannya kalau boleh kita fahami dalam konteks hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara ini? Ya, terima kasih Fauzi. Kalau kita lihat ini merupakan lanjutan kepada siri lawatan Perdana Menteri ke negara-negara jiran yang bersempadan dengan negara kita. So ini penting sekali kerana beliau baru mengambil alih tugas sebagai Perdana Menteri dan sudah tentulah perlu memperteguhkan hubungan, khususnya hubungan dua hala antara negeri-negeri yang terutamanya yang berjiran dengan dan bersempadan dengan negara kita. Jadi tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini sebenarnya bukanlah perkara baru dilakukan oleh mana-mana ketua negara yang baru mengambil alih jawatan. Namun demikian, kita lihat signifikan lawatan ke negara Filipina ini memanglah selain daripada hubungan dagang, kita ada hubungan yang isu-isu yang mungkin berkaitan keselamatan, berkaitan sempadan dan perkara-perkara ataupun hal-hal yang mungkin tertangguh
yang mungkin dibincangkan sebelum ini, tetapi perlu diperbarui tekad untuk menyelesaikan perkara-perkara sedemikian itu. Dan sudah tentulah dalam pertemuan ini, Perdana Menteri akan mengambil kesempatan untuk menyatakan komitmen dan apakah yang beliau fikirkan ya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mungkin wujud ya dalam hubungan dua hala antara jiran yang terdekat ini. Jadi signifikan kepada lawatan itu sudah tentulah melibatkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ya. Ya, selain daripada mungkin nak memperteguhkan lagi hasrat untuk membina jaringan yang lebih kukuh ya di antara negara-negara yang berjiran seperti kita dengan Filipina itu. Ya. Itu komen awal saya lah kepada signifikan lawatan tadi. Prof menyebut betapa signifikannya untuk lawatan rasmi ini, lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina, melihat kepada ada beberapa perkara ataupun isu-isu yang tertangguh yang perlu diselesaikan. Sebelum kita nak menjurus kepada isu dan juga apa perkara dan juga tumpuan yang perlu diberikan dalam tempoh 2 hari lawatan ini, saya kira penting juga untuk kita melihat dalam tempoh 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, malah sebelum ini telah pun diperjelaskan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan tumpuan lawatan beliau ke beberapa negara. Dalam tempoh 100 hari ini sudah ada 5 buah negara, semuanya adalah negara ASEAN untuk beliau lawati sebagai seorang Perdana Menteri untuk, seperti yang dikatakan tadi, untuk ada beberapa menyelesaikan beberapa isu-isu yang tertangguh. Mungkin pada waktu ini, sebagai seorang Perdana Menteri, tanggungjawabnya cukup besar untuk membawa nama Malaysia dan juga menjaga hubungan diplomatik bukan saja di peringkat rantau ASEAN ini tetapi di peringkat antarabangsa. Bagaimana memahami tentang pentingnya untuk melakukan hubungan, untuk melakukan lawatan rasmi ke negara-negara jiran ataupun negara di peringkat antarabangsa ini, Prof. Dr. Ya, sebenarnya lawatan ketua negara ini ya dalam konteks hubungan diplomasi sekarang lah yang diamalkan oleh kesemua negara ini sebenarnya. Lawatan yang berbentuk pribadi itu sebenarnya dia lebih memberikan banyak peluang ya kepada sebab lawatan rasmi ya selaku ketua negara lebih memberikan banyak peluang untuk membincangkan perkara-perkara yang mungkin nak membangkitkan isu-isu dan sebagainya itu secara bersemuka ya. Dan pada waktu yang sama sudah tentulah Perdana Menteri akan membawa rombongan beliau yang terdiri daripada mereka yang berkepentingan ya dalam hal-hal yang nak dibincangkan. Seperti misalnya kalau dalam konteks lawatan Perdana Menteri kali ini kita lihat ya sudah tentulah Menteri Luar itu mesti ada, dan kalau kita lihat beberapa menteri dalam negeri ya. Jadi sudah tentulah ada perkara-perkara yang ingin diselesaikan atau dicarikan penyelesaian dengan bertemu dan bersemuka dan berbincang dari hati ke hati. Jadi inilah sebenarnya kaedah diplomasi yang lebih berkesan ya berbanding dengan hanya berhubung dengan tidak membuat lawatan rasmi begitu ya. Kerana rawatan rasmi ini ada makna yang selain daripada makna tersurat, itu makna yang tersirat ya dari segi keakraban hubungan di antara kedua-dua negara tadi. Dan kita dapat lihat nanti mungkin mereka akan mengadakan sidang akhbar bersama ya yang akan menyatakan apa-apakah persetujuan dan juga perkembangan yang telah mereka persetujui hasil daripada lawatan berkenaan. Jadi saya ingat inilah perkara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kedua-dua negara, khususnya dari segi hubungan kemanusiaan, people to people relation ya, kerana kita ini adalah negara yang berjiran, kita berkongsi sempadan ya. Orang daripada negara jiran akan datang ke sini dan kita juga akan pergi ke negara jiran, dan ini penting ya dari segi menjaga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya keselamatan, bagaimana kawalan sempadan dan sebagainya supaya dia dapat menjaga kepentingan kedua-dua pihak dalam hal ini.
Prof. Doktor, kalau kita melihat kepada kenyataan awal untuk merungkaikan apa yang menjadi tumpuan isu-isu yang akan melingkari kepada lawatan rasmi 2 hari ini, antara lain melihat kepada kerjasama keselamatan, pertanian, industri halal dan juga ekonomi digital. Kalau bercakap tentang hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Filipina ini, antara yang paling dekat saya rasa adalah berkaitan dengan isu keselamatan. Tadi pun telah pun disebut ataupun telah disentuh oleh Prof. Doktor. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini juga, apabila kita bercakap tentang keselamatan dan juga sempadan ini, kita melihat kepada isu perdamaian di selatan Filipina. Malah seringkali Malaysia antara pihak yang terkehadapan menjadi pendamai antara konflik yang berlaku di selatan Filipina. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan melihat kepada isu keselamatan yang boleh ditingkatkan kerjasama antara Malaysia dan juga Filipina ini. Ya, peranan Malaysia dalam konteks konflik di selatan Filipina itu bukan baru ya. Sudah lama sebenarnya Malaysia terlibat. Kita pernah menghantar pemerhati, tentera dan sebagainya ke selatan Filipina, dan pada masa yang sama sering berperanan sebagai mediator ataupun orang tengah ya dalam mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik itu. Dan inilah sebenarnya peranan yang patut dimainkan oleh jiran yang bertanggungjawab. Kenapa? Kerana konflik yang berlaku di seberang, walaupun di bahagian negara mereka, tempiasnya akan sampai juga ke negara kita kerana kita berjiran. Oleh yang demikian, keamanan yang wujud di negara jiran itu sebenarnya tempiasnya sampai juga ke negara kita, dan kita juga akan dapat menikmati keharmonian kerana tidak berlaku konflik dan sebagainya. Jadi apa yang dimainkan oleh Malaysia itu sepanjang ataupun selama ini dalam konteks cuba mencari jalan perdamaian ya, di antara kelompok-kelompok yang bertikai ya di sana itu memang sudah pun menjadi perkara yang signifikan, dan kita telah pun mencapai sebenarnya beberapa kejayaan sebelum ini ya dalam cuba menyelesaikan konflik yang berlaku di selatan Filipina itu. Dan saya ingat dalam lawatan kali ini mungkin perkara-perkara berkenaan juga akan dibangkitkan, dan kita belum tahu lagi, mungkin akan ada formula-formula yang baru yang ingin, sebab kita faham bahawa Perdana Menteri kita sekarang ini bukan orang baru ya, beliau terlibat dalam kerajaan sebelum ini, dan beliau mempunyai hubungan yang akrab juga dengan pemimpin di Filipina pada masa lalu, dan beliau juga dikenali ya di Filipina itu sebagai seorang yang dekat di hati mereka ya, kerana Perdana Menteri pada masa lalu pernah mengangkat misalnya tokoh-tokoh ataupun meletakkan tokoh-tokoh yang besar di Filipina seperti Jose Rizal dan sebagainya pada kedudukan yang tinggi dalam konteks dunia Asia ini ya, perjuangan melawan penjajahan dan sebagainya. Ya. Prof, kalau kita melihat dalam tentatif ataupun itinerary 2 hari lawatan Perdana Menteri di Manila, Filipina ini begitu padat, dan antara yang menjadi tumpuan sudah tentu Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan syarahan umum yang mana topik ataupun tajuknya 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia, pengajian strategik buat ASEAN. Dan kalau melihat kepada beberapa lawatan rasmi sebelum ini oleh Perdana Menteri pun, syarahan umum seperti inilah yang dinanti-nantikan oleh baik masyarakat ataupun pemerhati peringkat tempatan ataupun di sini di Malaysia juga. Selepas ini kita nak bertumpuan tentang perkara itu. Kita nak berehat seketika selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baru 100 Hari Kerajaan Perpaduan.
Okey, baik. Kembali dalam Pantau Kerajaan Baru, 100 Hari Kerajaan Perpaduan dan masih lagi bersama kita pada waktu ini adalah Profesor Dr. Z. Ahmad. Prof adalah profesor daripada Fakulti Ekologi Manusia UPM yang mana berkongsi pandangan melihat pada betapa signifikannya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina untuk hari ini dan juga esok. Dan seperti apa yang dimaklumkan pada awal tadi, jadualnya cukup padat untuk hari ini dan juga esok, dan sudah tentu yang menjadi tumpuan adalah dijadualkan Perdana Menteri akan menyampaikan syarahan umum yang bertajuk 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia dan apa mungkin pengajaran strategik bagi ASEAN. Prof Doktor, mungkin boleh dikongsikan kalau bercakap tentang Asia ini, Malaysia adalah ASEAN, rakan ASEAN dan juga Filipina juga adalah rakan ASEAN. Kalau bercakap tentang kebangkitan 30 tahun gelombang ASEAN ini, di mana sebenarnya kedudukan Malaysia dan juga Filipina? Ya, beliau dijadualkan akan menyampaikan syarahan umum. Ya. So ini sebenarnya kekuatan yang ada pada Perdana Menteri sekarang ini kerana kebolehan dan keupayaan beliau untuk menyampaikan pidato yang sering kali ditunggu oleh mereka yang mengikuti beliau, ya. Jadi keupayaan menyampaikan pidato yang begitu menarik, ya, ramai pihak. Jadi dalam konteks ini, ya, bila disebut tentang revisit ataupun nak melihat semula kebangkitan Asia itu, saya ingat beliau akan mengambil kesempatan di sini untuk mengungkap kembali apa yang pernah beliau gagaskan melalui the Asian Renaissance dulu pada tahun 96, ya. Pada ketika itu kita sering mendengar perkataan-perkataan yang bombastik, ya, seperti harimau Asia dan sebagainya pada masa itu, dan sudah tentulah gagasan yang dibentuk sebagai suatu kebangkitan itu adalah hasrat atau komitmen, ya, untuk membina peradaban dalam acuan Asia. Jadi saya fikir beliau akan mempertegas semula, ya, apa gagasan yang beliau sebutkan, dan mungkin akan dikaitkan dengan gagasan Malaysia Madani yang kita gunakan pada hari ini, ya, sebagai acuan, ya, untuk membina peradaban negara kita. Dalam konteks ASEAN ini tentulah lebih besar, ya. Jadi melihat semula apa yang digagaskan oleh beliau dalam The Asian Renaissance itu, saya ingat terus tentulah beliau akan menyentuh, ya, perkara-perkara yang mungkin pada hemat beliau bersifat fundamental, ya, sebab dalam buku itu, ya, kalau kita masih ingat lagi, ya, saya pun baca dah lama dulu, buku tahun lamanya, ya. Pada ketika itu bagaimana beliau menyatakan bahawa the Asian Renaissance itu tidak sama dengan European Renaissance. Acuannya berbeza. Jadi yang European Renaissance yang bersifat rebellious, begitu menentang tradisi dan sebagainya, tidak yang disebutkan ASEAN Renaissance itu ialah kembali kepada kearifan lokal ataupun membina peradaban dalam acuan sendiri. So itu yang beliau cuba gagaskan, dan seterusnya beliau membahaskan dalam buku itu banyak perkara tentang ekonomi, tentang politik, tentang budaya, tentang bagaimana membangunkan ekonomi yang bersifat insani ataupun insaniah, dan membina kekayaan, tetapi pada masa yang sama tidak melupakan golongan yang terpinggir, yang terbanyak, ya, dan melihat bahawa teras kebangkitan ekonomi itu mestilah ada keadilan sosial. Jadi mesti ada elemen-elemen berkenaan. Saya ingat perkara-perkara itu akan diungkap semula oleh beliau dalam syarahan ini. Nanti kita akan tunggulah sama-sama apa yang boleh kita petik daripada syarahan beliau nanti.
Prof. Doktor, kalau melihat kepada gelombang kebangkitan Asia ini, sudah tentu Malaysia ada kepakaran dan juga kelebihannya tersendiri. Kalau dalam temu bual bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusuh daripada IKMAS UKM yang mana mengatakan Filipina juga ada kelebihannya tersendiri. Ada guna tenaga kepakaran daripada jurutera, arkitek malah nursing pun kalau lihat sajalah di mana-mana negara-negara maju seperti Singapura, kebanyakannya adalah daripada Filipina. Jadi dengan kepakaran juga kelebihan di Malaysia yang sudah dikenali dan juga kepakaran juga kelebihan di Filipina, bagaimana kedua-dua kepakaran ini boleh digabungkan dan boleh menerajui gelombang kebangkitan Asia ini, Prof. Doktor? Ya, dalam the Asian Renaissance itu apa yang digagaskan itu ialah sebenarnya membangun secara bersama, ya. Bukan kata satu negara membangun membiarkan jirannya itu terpinggir dan sebagainya, tidak. Jadi mengembeling seluruh kekuatan yang ada di Filipina, yang ada di Malaysia dan sebagainya itu. Dan mungkin bukan saja kekuatan dari segi itu, kekuatan intelektual yang ada di Filipina. Contohnya kalau saya nak bercakap tentang dunia akademik misalnya, gerakan menentang penjajahan pemikiran cukup kuat di Filipina pada masa ini dalam kalangan sarjana mereka, ya. Mereka menghasilkan tulisan-tulisan dan karya mereka yang cukup berwibawa, ya, dalam hal ini, iaitu untuk mengikis saki-baki pemikiran dan juga kita katakan kesan dan pengaruh penjajahan itu yang menyebabkan kita, kalau dalam Asian Renaissance disebutkan begitu, kita melakukan suatu tindakan yang silap sebenarnya bila kita membangun mengikut acuan orang lain. Dalam konteks ini acuan penjajah. Jadi gagasan yang dibawa dalam Asian Renaissance ini juga mungkin perlu diwacanakan seterusnya, dan wacana ini perlu dikongsi oleh negara-negara ASEAN dalam kalangan akademia sampailah kepada pemimpin masyarakat. Kita harus melihat sisi-sisi yang seperti ini dan mengangkat apa yang kita sebut sebagai local wisdom ataupun kearifan lokal itu sebagai landasan kepada pembinaan peradaban masa depan kita. Kerana kita sebenarnya yang lebih tahu hati nurani kita. Jadi kalau kita pakai formula daripada luar, kita tak akan dapat menyelami hati nurani masyarakat dan budaya dan serta apa yang disebut sebagai sistem nilai dan kehidupan masyarakat tempatan. Namun demikian dalam konteks Asia ini kita banyak perkara yang kita berkongsi, ya. Sama ada dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Brunei, of course, dan Singapura juga. Kita berkongsi sistem nilai yang sama, dan kekuatan itu ada pada kita kalau kita gembelingkan, ya. Prof, saya ada kira lebih kurang dalam 2 minit yang terakhir ini, Prof pakar dalam bahagian pengajian kenegaraan. Kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa satu konsep ataupun gagasan Malaysia Madani. Apabila kita bercakap tentang gelombang kebangkitan Asia ini, bagaimana gagasan ataupun konsep Madani ini boleh diposisikan dalam kebangkitan gelombang Asia ini? Ya, ini mungkin satu topik yang lain yang kita harus wacanakan dengan benar. Namun demikian, dalam masa yang sedikit ini, bila saya diminta untuk sentuh tentang hal ini, bagi saya apa yang digagaskan itu, sebab Madani ini bukan perkara yang baru, ini perkara yang sudah pun ada dan diwacanakan. Dan bila dibawa itu ke konsep itu ke dalam konteks iltizam kita untuk membina peradaban yang berteraskan kepada Madani ini, sudah tentulah kita menggagaskan suatu acuan penting, ya, bagi menentukan bagaimanakah bentuk. Kerana kalau kita lihat terjemahan civil society itu, civil society itu sendiri ataupun masyarakat sivil itu, atau sipil kalau di Indonesia itu
dia harus berteraskan kepada nilai-nilai yang teguh, yang nilai spiritual, nilai adab, ya, yang dapat mencirikan masyarakat itu. Jadi kalaulah dibawa konsep ini ke dalam konteks yang lebih luas, ya, peradaban Asia misalnya, sudah tentulah dia akan memberikan satu cerminan bahawa kita bersedia untuk membina peradaban mengikut acuan kita sendiri di sini, ya, yang mungkin akan datang menjadi suatu capaian ketamadunan yang mungkin lebih baik daripada tamadun Barat yang sekarang ini menjadi kiblat kepada ramai pihak. Ya. Jadi, baik, terima kasih Profesor Dr. Z. Ahmad, Prof daripada Fakulti Ekologi Manusia UPM yang berkongsi pandangan melihat betapa signifikannya lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina untuk tempoh 2 hari ini dan bagaimana melihat Malaysia dan juga Filipina perlu ataupun boleh diposisikan dalam gelombang kebangkitan Asia. Di akhir tadi sempatlah bertanyakan tentang konsep ataupun gagasan Malaysia Madani ini kalau dalam gelombang kebangkitan Asia di mana sebenarnya ia perlu berada. Baik, terima kasih Profesor Dr. Z. Ahmad. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin. Ini Pantau Kerajaan Baru 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Kita jumpa lagi.